بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi bersama-sama kita meneruskan bacaan kitab fiqh dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi kita dah masuk pada perbahasan wajibatu al-hajj, kewajipan haji. Yang pertama ialah al-ihram min al-miqat, berihram haji daripada miqat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah walaupun sekejap. Yang ketiga yang kita nak baca pada pagi ini ialah as-salithu ramyu jamratil aqabah. Yang ketiga ialah melontar jamrah al-aqabah pada hari ke-10. Melontar jamratul aqabah merupakan tahiyyatu minan, iaitu satu penghormatan bagi Mina. Kalau kita masuk masjid, kita ada salat tahiyyatul masjid, salat yang dianggap sebagai satu penghormatan kepada masjid, tempat yang mulia. Tak, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf qudum, itu kita sebut sebagai tahiyyah Masjidillahil Haram. Tak, adapun jamratul aqabah, melontar jamratul aqabah, ianya merupakan tahiyyah bagi Mina, tahiyyah bagi tempat yang dinamakan Mina. Maka yang aulanya kita mulakan dengan melontar jamrah sebelum kita buat perkara lain. Malah sebelum daripada kita turun daripada kenderaan kita. Ini mungkin zaman dululah, naik keldai, naik unta. Jadi sebelum turun daripada unta tu, bila sampai ke Mina tu melontar dulu 7 kali, barulah turun daripada kenderaan, daripada unta dan sebagainya. Tak, ada pun orang yang berjalan, maka melontar dulu sebelum duduk. Sebelum duduk. Jadi sampai ke sana tu melontar sebelum duduk berehat. Okey, kecuali lah kalau ada darurah atau keuzuran, boleh jadi kesibukan, tak, maka tidak ada masalah untuk kita duduk dulu, turun dulu daripada kenderaan, rehat dulu, kemudian barulah kita melontar. Okey, waqtuha min muntasafi lailatin nahri ila ghurubi syamsi akhir ayyam tashriq. Waktu melontar jamratul aqabah masuk daripada separuh malam yang kedua daripada malam raya. Contohlah malam tadi malam raya, bila berlalunya separuh masa pertama, dah masuk dah separuh masa kedua. Malam tadi ada 10 jam, 5 jam yang kedua tu dah masuknya apa? Dah masuknya waktu melontar jamratul aqabah. Dan waktu melontar jamratul aqabah berterusan sehinggalah terbenamnya matahari pada akhir ayyamut tasyriq, iaitu pada 13 Zulhijjah. Jadi kita raya semalam. Semalam kita sebut 10 Zulhijjah. Hari ini 11, 12, 13 Zulhijjah. Tak. Jadi melontar jamratul aqabah berkekalan waktunya sehinggalah terbenam matahari akhiri ayyamut tasyriq, iaitu pada 13 Zulhijjah. Fahimtum? Nah, tolong share sikit video ni insya-Allah. Syurutu ramyi jamratil aqabah 9. Syarat-syarat sah melontar jamratul aqabah ada 9. Yang pertama, an yakuna ramyu min asfaliha, hendaklah kita melontar jamrah daripada bawah. Ini syarat yang ditentukan, yang disebut oleh ulama disebabkan adanya jabal, iaitu bukit. Pada zaman yang lalu, pada zaman yang lampau, ada bukit di antara Jamrah dan juga Mina.
Boleh. Walau bagaimanapun sebagai ulama yang lain mengatakan tidak ada masalah untuk kita melontar jamrah walaupun kita berada di dalam Mina. Yang penting bila melontar itu, batu yang kita lontar itu masuk dalam marma, tempat lontaran tu lah, dalam haud, dalam perigi tempat lontaran tu. Faham tu? Jadi ini syarat-syarat yang lama lah. Yakuna ramyu min asfaliha. Yang kedua, kaunu sab'a hasayat turma wahidatan tilwal ukhra. Keadaan rami itu mana kita melontar 7 batu lah. 7 batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak boleh mengelak. Dia letih, dia ambil 7 batu, dia melontar sekaligus. Kalau kita melontar 7 batu sekaligus, hanya dianggap sebagai satu sahaja. Begitu juga kalau kita lontar 2 batu sekaligus, dia tidak dikira 2, malah dikira 1 sahaja. Jadi mesti 7 kali lontaran. 7 kali batu 1 hari lah. Lepas tu lontaran tu pula 7 kali. Dia tak ada sekali baling 7 batu, tak boleh. Kalau buat juga dianggap sebagai 1, kena tambah 6 lagi. Faham tu? Naam. Yang ketiga, ayakuna al-marmiyu bihi hajaran fala yakfi bi khazafin aw khashabin. Mesti benda yang kita baling tu batu. Maka tak boleh kita baling dengan kayu ataupun dengan papan ataupun dengan selipar, dengan piyah. Tak boleh, mesti guna batu. Apa-apa jenis batu. Tu dalam ta'liq tu disebut macam-macam jenis batu. Yang penting nama dia batu. Tak. Nah. Faham tak? Kalau namanya dah bukan batu, yang tu tak boleh. Contoh emas, perak, tembaga, permata, jis ni kapur putih yang kita buat cat ataupun kita buat cantikkan dinding tu. Jadi kalau jis tu kita ketulkan dia, tak, lepas tu kita baling tak memadai sebab tu bukan batu. Boleh. Jadi mesti batu yang kita baling. Ada sebahagian dia marah kat setan tu, dia ambil selipar dia baling, tak cukup, tak memadai, mesti baling batu. Yang keempat, ayyusamma ramyan fala yakfi alwadda. Mesti perbuatan kita tu dipanggil sebagai membaling, melontar. Maka tidak memadai sekadar letak. Kita masuk dalam perigi tu, kita letak dalam tu batu. Tak boleh. Mesti baling. Ataupun kita pergi kat perigi tu, kita letak dekat atas dia punya tu, dekat dalam tu letak, lepas tu dia jatuh sendiri, jatuh ke bawah, jatuh ke dalam gaun itulah. Tidak memadai juga. Mesti baling. Yang kelima, kaunuhu bil yad fala yakfi bi ghairi al yad. Mesti baling dengan tangan. Itu syarat sah yang kelima, mesti baling dengan tangan. Maka tidak sah kalau seseorang tu melontar jamrah al-aqabah dengan kaki. Dia wakil sekolah main takraw, jadi dia buat lagu ni sikit, tak, kawan dia baling, dia pun pergi berservis ataupun lipat, tak boleh. Tak boleh guna kaki. Guna mulut, tak boleh. Ataupun guna panah, guna lastik, itu tak boleh berlaku tu. Selagi mana mampu dengan tangan, mesti guna tangan, pegang baling. Melainkan kalau tak mampu guna tangan, maka kita sebut boleh guna benda lain. Kita dahulukan apa? Kita dahulukan al-qaus, panah tu lah, alat panah tu, ataupun guna lastik, kemudian kaki, kemudian mulut. Faham tu? Jadi syarat yang kelima mesti apa? Guna tangan. Yang keenam, isabatul marma yaqinan wa huwa al-hawdu fala yasihu idza asaba syakhisa wa lam yaqa' fil hawdi. Mesti yakin batu yang kita baling itu betul-betul masuk dalam telaga dia. Maka tidak memadai kalau kita baling tiang. Kita baling tiang kan telaga, telaga Jamratul Aqabah tu, dia ada tiang tengah. Baling tiang, bila dia baling tu, dia nak baling ke dalam haud tu lah. Dia nak baling ke dalam haud, dalam lubang tu. Bila dia baling terkena tiang, bila terkena tiang, batu itu terlontar keluar daripada haud, tidak memadai. Walaupun dah kena tiang, kita nak mesti batu tu masuk ke dalam haud, ke dalam perigi. Faham tu? Nah.
Yang ketujuh ada musarif li ghairi nusuk. Yang ketujuh tidak ada palingan selain daripada ibadah. Maka tidak sah kalau orang baling bukan niat untuk kalau orang tu baling dengan niat selain dari tidak sah balingan kalau seseorang tu baling melontar sebab dia nak uji lontaran dia. Dia nak test power tangan dia, contoh. Baru berlatih gym tak. Jadi dia baling nak test kehebatan tangan. Tu. Ketika itu dia telah memalingkan daripada membaling melontar kerana nusuk kepada melontar kerana nak uji kehebatan balingan. Itu tak boleh, tidak sah. Faham tak? Boleh tak? Dan ini samalah macam sebelum ni. Bukan maksud ada musarif. Masa kita baling nak start baling jamratul aqabah tu kita kena niat. Tak perlu. Tak perlu kita niat sahaja aku melontar jamratul aqabah kerana Allah Taala, tak perlu. Sebab apa? Sebabnya niat-niat melontar jamrah, niat mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, niat-niat tawaf dan sebagainya, niat sebetulnya telah di-cover oleh niat ihram kita pada mula-mula kita masuk ke Mekah tu. Ketika mana kita di miqat. Tak. Jadi amalan haji yang lain tak perlu niat. Jadi apa makna ada musarif? Maksud ada musarif, masa kita baling tu tujuan kita bukan untuk test kekuatan balingan. Bukan nak uji kita punya kekuatan tangan, tak. Tapi memang untuk haji itulah, untuk ibadah nusuk itulah. Itu maksud dia. Boleh. Maknanya kalau dia tidak ada sarif, tidak ada palingan kepada perkara-perkara lain, tapi masa mula-mula melontar tu dia tidak niat melontar jamratul aqabah, sah, tidak ada masalah. Sebab niat melontar jamratul aqabah dah termasuk di bawah apa? Di bawah niat al-hajj, masa kita ihram dulu. Nombor 8, qasdul marma, mesti kita qasad akan lubang, akan haud. Boleh? Jadi kalau kita nampak ular dalam marma tu, dalam telaga tu, kita pun baling ke ular, nak tuju balingan tu ke ular. Tak, kena ular, lepas tu batu tu masuk dalam haud, tidak memadai. Boleh? Mesti kita qasad akan haud tu sendiri. Kita tuju balingan kita dalam haud. Bukan kita tuju ular atau binatang dalam tu kita baling ke dia. Tiba-tiba termasuk, itu tak boleh, tidak memadai. Maka Syekh sebut fala yasihu idza qasada syakhs alladhi bidakhil al-haud. Tidak memadai kalau kita qasad nak baling syakhs ni tiang yang duduk dalam haud. Kalau kita Google ataupun orang yang dah pernah pergi, dia tahulah. Ni haud, lubang ataupun telaga jamratul aqabah tu, lepas tu ada tiang tengah. Ada orang dia baling tiang, dia qasad ke tiang. Kita sebut tidak sah balingan tersebut. Sekalipun lepas kamu baling ke tiang, tak, tiba-tiba batu tu masuk dalam haud, tidak memadai. Sebab kamu qasad tu bukan kamu qasad lubang, kamu qasad ke tiang. Kamu tuju balingan kamu tu ke tiang, bukan tuju ke lubang, maka tidak ke telaga, maka tidak sah. Ya, itu di sisi Imam Ibn Hajar lah. Di sisi Imam Ibn Hajar tidak sah. Maka berbeza Imam Ramli sebut sah. Maksudnya apa? Di sisi Imam Ramli, kalau kita niat nak tuju tiang, lepas tuju tiang dia punya batu tu jatuh dalam haud, maka sah. Jadi khilaf kat mana? Khilaf bila mana seseorang tu baling tiang tu memang nak baling ke tiang. Kemudian batu tu jatuh dalam haud, maka Imam Ibn Hajar sebut tidak memadai. Imam Ramli sebut tidak ada masalah. Dan tidak menjadi khilaf kalau kita baling ke tiang, tapi untuk tujuan memasukkan batu ke dalam marma, yang tu boleh. Kita baling ke tiang, apa tujuan? Aku baling ke tiang ni supaya jatuh ke dalam marma, dalam haud, dalam perigi. Maka boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh tak ada, kita baling tiang semata tiang, bukan nak bagi masuk ataupun tak, memang baling tiang tapi kebetulan masuk, maka jadi khilaf. Tapi kalau kita qasad ke syakhs, ke tiang tu dengan niat nak jatuhkan batu tu ke dalam marma, maka sah bil ittifaq, tidak ada khilaf antara dua imam ni.
Tu dia. Boleh? Naam. Yang kesembilan, an yakuna qabla ghurubi syamsi akhir ayyam tashriq ayyam al-thalitha wa ayyam al-thalith ashar ala man akhara. Yang kesembilan, mesti melontar itu berlaku sebelum terbenamnya matahari pada hari ketiga ayyam tashriq. Ini bagi orang yang melambatkan lontaran lah. Kita sebut yang afdalnya bila masuk sahaja Mina tu tak terus kita melontar Jamratul Aqabah. Tapi kalau dia menangguhkan, hari ke-10 tak melontar, 11 tak melontar, 12 tak melontar, hari ke-13 baru nak melontar, maka kita sebut mesti lontaran itu berlaku sebelum terbenamnya matahari hari ke-13. Boleh? Terus al-ajzu anir ramyi, kemudian dibincangkan. Jadi selesai dah tu. Selesai dah 9 syarat sah bagi melontar Jamratul Aqabah hari ke-10, iaitu pada hari An-Nahr, hari raya. Kemudian dibincangkan tentang masalah lemah, al-ajzu anir ramyi, seseorang yang tidak mampu, lemah untuk melontar. Man ajaza anir ramyi wajaba alaihi inabatu man yarmi anhu walau bi ujratin fadilatin amma yahtajuhu. Barang siapa yang lemah untuk melontar Jamratul Aqabah, maka wajib ke atasnya menggantikan orang lain untuk melontar bagi pihaknya, walaupun kena bayar ujrah. Yang penting ujrah tu ialah lebihan daripada keperluan dia lah. Contoh, saya ke sana dah masuk, saya ke Mekah lah untuk tunaikan haji. Sampai waktu nak melontar Jamratul Aqabah jadi tak mampu, demam panas. Demam panas tak larat. Faham tak? Ataupun ada orang dia pengsan ke, ataupun masalah apa orang panggil, bukan pengsan, masalah sakit tertentulah yang tak boleh gerak, koma dan sebagainya. Maka kalau dia ada lebihan duit, lebihan daripada keperluan dia lah, maka dia kena dan suruh orang lain tolong melontar bagi pihak dia. Tu. Walaupun orang lain tu nak duit. Contohlah, saya sebut kepada Ali, tolong melontar bagi pihak aku wakilkan kamu melontar bagi pihak aku gantikan kamu melontar bagi pihak aku tak mampu. Tak, Ali sebut boleh. Tapi saya nak fulus, nak duit. Satu batu saya nak RM5. Jadi 7 batu RM45. Jadi kalau kita mampu, kita bagi duit kat dia, bagi tolong melontar. Faham tu? Nah. Okey. Macam mana nak dikatakan seseorang tu tak mampu? Syekh sebut wadhabitul ajzi, dhabit bagi ajas, bihaitsu talhaquhu masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan walau dhahaba li ramyiha walau istata'a fiha fima ba'du lam yajib alaihi i'adatuha. Dhabit bagi ajas ialah sekira-kira orang tu dapat satu penyakit, satu sakit yang tidak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia. Kalau dia pergi melontar, macam tadilah demam panas, terutama orang tua demam panas kan. Demam panas ni ialah satu masyaqqah, satu kesusahan yang tidak boleh dipikul oleh orang biasa. Mana kalau kita tengok dia bawa batu dalam keadaan demam panas, tak, kita nampak kesian ke dia. Dah orok, kita tengok dia pun kita sedih. Tu maksud apa? Itu dhabit bagi al-ajzu bihaitsu talhaquhu masyaqqah, sekira-kira dengan sakitnya seseorang tu menyebabkan dia dapat satu kesusahan yang tak boleh dipikul secara adat kalau dia pergi melontar. Okey, contohlah dia dah ganti orang lain, Zaid, Ali tolong pergi melontar untuk dia. Lepas melontar tu Allah Ta'ala beri kesembuhan kat dia, adakah wajib diulang balik? Kita sebut tidak wajib ulang, sebab dah selesai dah. Dah selesai. Kawan kamu dah tolong melontar untuk kamu. Cumanya wa yushtaratu fi an-naibi an yarmiya awwalan an nafsihi thumma 'anil ajiz. Disyaratkan bagi naib. Bagi naib ni orang yang tolong melontar untuk kita itulah. Dia tu kalau nak melontar untuk kita, mesti dia melontar untuk diri dia dulu. Dia tu pun buat haji juga. Jadi dia melontar untuk diri dia dulu. Lepas selesai dia melontar untuk diri dia, barulah dia melontar untuk diri kita. Kalau tidak sah. Faham tak? Maka seterusnya dibincangkan sunanu ramyi jamratil aqabah.
Sunat-sunat melontar jamrah al-aqabah. Syekh sebut ada 9. 9. Yang pertama, ayuqaddimahu ala al-halqi wat-tawaf wan-nahri wa hina idzin yantahi waqtu at-talbiyah. Yang pertama ialah sunat untuk seseorang itu mendahulukan melontar jamratul aqabah. Di hari ke-10 ni banyak amalan haji. Tak, jadi melontar jamratul aqabah dulu, lepas tu barulah apa? Cukur, tawaf, sembelih. Nah, bila habis semua tu, maka habislah waktu talbiyah. Faham tak? Itu yang pertama. Wa hina idzin yantahi waqtu talbiyah. Kena tengok balik. Wa hina idzin, mana wa hina idz yuqaddimu ramya jamratul aqabah ala al-halqi wat-tawaf wan-nahri yantahi waqtu talbiyah. Kena tengok balik ni, bila berakhirnya waktu talbiyah. Adakah dengan semata-mata melontar jamratul aqabah ataupun macam mana? Tak perasan, kena tengok balik. Ala kulli hal sunat kita apa? Kita melontar jamratul aqabah sebelum daripada bersyukur, tawaf dan nahar sembelih. Yang kedua, ayarmiya ba'da irtifa'i syams qadra rumhin wa qabla az-zawal. Sunat melontar jamratul aqabah selepas daripada naiknya matahari segalah, dan sebelum zuhur. Kita sebut masuk waktu melontar jamratul aqabah daripada separuh malam lagi dah. Tak, separuh malam hari raya, separuh malam kedua. Cumanya sunat dia tangguhkan. Tak payah melontar malam tu. Nak melontar malam tu boleh dah. Tapi sunat dia tangguh sehinggalah matahari naik segalah. Masuk matahari naik segalah ni maknanya habis subuh. Tak, contoh kita sebut habis subuh pukul 7. Lepas tu kita tambah 16 minit. Boleh. Maka dalam 7.16, 7.20 macam tu, 7.30 tu, tak, sunatlah kita melontar jamratul aqabah. Dan sebelum zawal lah, sebelum daripada gelincir matahari. Yang ketiga, ayarmiya awwala wusulihi ila Mina. Ni kita dah sebut tadi. Sampai di Mina, perbuatan pertama kita buat melontar jamratul aqabah. Boleh? Ni kalau orang tak biasa pergi, pening juga ni. Mana jamrah mana ni. Tak, tu. Kena pergi tahun ni. Kita pergi tahun ni insya-Allah. Bukan pergi haji lah, haji habis dah. Kita pergi umrah. Azam insya-Allah, kumpul duit banyak sikit. Kita pergi dengan rawak Jawi ke insya-Allah. 8,000. Siapa nak sponsor, beritahu awal insya-Allah. Nombor 4, an yaj'ala minan an yaminin wa Makkah an yasari. Ketika melontar itu kita jadikan Mina berada di kanan kita, Mekah berada di kiri kita. Boleh? Yang kelima, at-takbiru inda kulli hasah. Setiap balingan tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keenam, ayakun al-hasa biqadri hasal khazaf habbatil fuhl. Batu yang kita nak buat balingan tu, batu yang sebesar al-ful. Habbatil fuhl ni besar lebih kurang gini lah. Kecil je lah batunya, besar habbatil fuhl. Boleh. Jangan cari batu besar-besar ni, baling. Tak sampai ke apa, al-haud, telaga tu, sampai ke kepala orang, parok lah. Kena pakcik tua seorang tumbang kawan tu. Tak, korban hari an-nahr. Jadi baling dengan batu yang kecil-kecil je lah, yang sebesar ini, habbatul full. Kecil ya habbatul full besar ni ya. Kena ada buah full ni. Full ni orang panggil apa? Makanan, kacang lah, kacang al-full. Tu tengok di Google lah. Syekh Google dia serba tahu. Search sahaja di Google habbatul full, dia akan keluar gambar tu. Kecil je, benda ni tak besar mana. Ya. Okey. Yang ketujuh, an yarmiya bil yadil yumna, sunat guna tangan kanan melontar sambil-sambil takbir. Yang ke-8, raf'u yadihi hatta yura bayadu ibtihi lirrajul. Kita angkat tangan sampai kelihatan putihnya ketiak kita. Melontar tu gini, jangan gini. Ni pondan, angkat tinggi sikit. Gitu. Sampai nampak kita punya apa? Putih
ketiak kita. Ustaz, ketiak saya tak warna putih, ustaz warna hitam. Ikutlah warna hitam ke warna pink ke, ikutlah, yang penting nampak kita punya ketiak. Faham tak? Bayadi atau yura bayadu ibtihi ni mungkin nisbah pada Nabi lah. Alaihi salatu wasalam, Nabi ketiak baginda warna putih. Sebab baginda putih. Baginda orang putih. Yang apa tu? Apa panggil? Ada sekali dengan warna kemerah-merahan. Yang kesembilan, kaunul hasa tahirah. Batu tu batu yang bersih. Sunat, tak wajib. Jadi kalau kita ambil batu yang dah kena najis, masih sah balingan tu. Faham tu? Itu 9 sunat ketika mana kita melontar. Dia banyak lagi lah sunat-sunat yang lain. Tapi kitab ni dia, yalah, daripada kita tak buat semua benda, baik kita buat yang mana kita mampu, begitu. Dan karangan, banyak ulama karang khusus dalam bab haji banyak. Imam Nawawi ada Al-Idah. Imam-imam yang lain pun banyak karangan dalam bab haji. Nak bagi tahunya benda tu muhim. Macam bab haid, ada ulama karang secara berasingan daripada kitab fiqh. Nak beritahunya benda tu penting untuk kita pelajari dan kuasai lah, insya-Allah. Tak. Tu. Siapa lagi nak kuasai dan belajar, kita lah, orang Islam. Nak tunggu orang kafir tak belajar dah. Nak tunggu apa tu, orang-orang yang masuk pub, yang jenis dorok cetong tu, tak belajar dah. Jadi kalau kita pun malas juga, tak ada apa lah. Tak ada orang nak belajar dah ilmu agama ni. Sekali ada dalam kepala ustaz-ustaz je, ada dalam kitab je. Lama-lama hilang ilmu agama tu daripada sudur umat Islam ni. Yang keempat, ramyu jamarati thalas ayyam at-tashriq. Kewajipan yang keempat ketika mana kita buat haji ialah melontar jamarah yang 3 pada hari-hari tasyriq, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi tadi melontar jamratul aqabah pada hari ke-10. Maksud waktu dia daripada muntasafi lailatul nahr sampailah akhir ayyam tasyriq. Yang keempat ni, kewajipan yang keempat ni melontar 3 jamrah. 3 jamrah tu apa nama? Kita baca, saya sebut 11, 12, 13. Waqtuhu min zawali kulli yawmin min ayyami tashriq ila ghurubi syamsil yawmi thalith ashar. Masuk waktu bagi melontar hari ke-11, 12 dan 13 ialah selepas masuknya waktu zuhur pada setiap hari tersebut. Maknanya masuk waktu melontar 3 jamrah ni, surah Wusta Kubra ni, pada hari ke-11 maksudnya selepas zuhur. Hari ke-12 masuk waktu melontar hari itu selepas zuhur hari itu. Hari ke-13 pun sama. Masuk waktu melontar hari ke-13 ialah selepas zuhur hari ke-13. Dan ketiga-tiga ni habis waktunya ialah dengan terbenamnya matahari pada hari ke-13. Maknanya kalau kita tak melontar hari ke-11, kita boleh melontar hari ke-12, ganti hari ke-11. Mana namanya adab, bukan ganti pun, sebab masih dalam waktu. Jadi orang tu boleh tak melontar hari 11, 12, tak ada masalah tak melontar. Jamratul Aqabah dia tak melontar juga, tak ada masalah. Tapi hari ke-13 tu dia kena buat banyak benda lah. Dia kena melontar Jamratul Aqabah. Lepas tu dia kena melontar 3 jamrah untuk cover hari ke-11. Lepas tu dia kena melontar dia kena melontar 3 jamrah seterusnya untuk ra'i apa? Untuk cover hari ke-12. Lepas tu barulah dia melontar jamrah yang 3 untuk hari ke-13. Faham tak? Tu dia. Fayadkhulu ramyul yawm al-awwal al-hadi 'ashar min zawali syamsihi wa yastamiru ila akhir ayyami tashriq wa yadkhulu ramyu al-yawm al-thani 'ashar min zawali syamsihi wa yastamiru ila akhir ayyami tashriq wa yadkhulu ramyu al-yawm al-thalith 'ashar min zawali syamsihi ila ghurubiha fayakhtalifuna fi waqti ad-dukhul wa yattafiquna fi waqti al-khuruj. Tadi saya sebut macam kita sebut tadilah. Berbeza waktu masuk. Masuk waktu melontar hari ke-11 lepas zuhur hari ke-11. Masuk waktu melontar hari ke-12 lepas zuhur hari ke-12. Masuk waktu melontar hari ke-13 ialah selepas masuknya zuhur hari ke-13. Tapi keluar waktu sama, iaitu pada maghrib hari ke-13. Nanti Abi ikut. Abi pergi, dia sembelih pukul apa? Malah dah.
Faham tak? Tak ada habis ni. Baca sikit lagi. Ada tukar yang apa, walahu thalathu awqat. Walahu thalathatu awqat. Dan bagi melontar 3 jamrah itu pada hari tasyrik ada 3 waktu. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang kalau kita buat pada waktu tu kita dapat kelebihan, kita dapat pahala lebih lah, iaitu sejurus sahaja selepas daripada zawal. Lepas zuhur tu terus kita melontar. Lepas melontar baru semayang. Faham tak? Yang sunat lah. Afdal begitu, lontar dulu, lepas lontar baru semayang. Kemudian yang kedua waktu ikhtiyar, waktu yang syarak pilih untuk kita lontar. Maknanya kalau terlepas waktu fadilah, kita ambil waktu al-ikhtiyar, iaitu sampai ke maghrib. Contoh dah habis sejam dah berlalu selepas waktu zuhur kan. Lepas-lepas asar kita melontar, tidak ada masalah. Waktu ikhtiyar. Ketiga waktu jawas. Waktu jawas ni waktu yang haruslah. Maknanya kalau terlepas waktu fadilah, waktu al-ikhtiyar, kita ambil waktu jawas, iaitu sehinggalah terbenam matahari hari ke-13. Terlepas hari pertama, kedua, maka kita melontar hari ke-13. Faham tu? Syurutu ramyi lil jamrati thalath 11 syaratan. Syarat melontar jamrah yang 3. Apa jamrah yang 3 tu? Sughra, wusta, kubra. Kecil, sederhana, besar. Tu. Ada 11. 9 syarat macam tadi dah, macam melontar jamratul aqabah. Kita baca je. Yang pertama, antakuna ba'da ramyi jamratul aqabah. Mesti selepas melontar jamratul aqabah. Orang tu melontar jamratul aqabah hari ke-10. Selepas tu dia boleh dah melontar jamratul asalas ni. Tapi kalau hari ke-11, hari ke-10 dia tak melontar. Hari ke-11 tak melontar. Hari ke-12 baru nak melontar. Boleh, dia sebut tidak ada masalah sebab masih dalam waktu. Tapi kena mulakan dulu dengan melontar jamratul aqabah sahaja untuk cover hari ke-10. Lepas tu kamu lontar pula sughra, wusta, kubra untuk cover hari ke-11. Lepas tu barulah untuk hari ke-12. Faham tak? Naam, yang kedua, ramyu kulli wahidatin minal jamarati bi 7 hasayat wahidatun tilwal ukhra. Kena lontar 7 batu lah. Maknanya kita pergi kat sughra 7 batu, 1, 2, 3 sampai 7. Wusta pun sama 7. Kubra pun sama 7. Satu-satu, jangan balik 7 terus. Macam kita sebut tadi, kalau balik 7 terus dia anggap 1 sahaja. Yang ketiga, tartibur rami bainal jamarat. Fayarmi al-ula wa hiya as-sughra, thumma as-thaniyah wa hiya al-wusta, thumma as-salisah wa hiya al-kubra, al-musammah jamrata al-aqabah. Kena tertib dalam melontar. Maknanya kita kena start dengan sughra dulu. Lepas tu habis sughra baru pergi wusta, lepas habis wusta barulah kita melontar jamratu al-kubra. Nama lain bagi jamratul kubra ni jamratul aqabah lah. Maknanya hari ke-10 kita melontar jamratul kubra ataupun aqabah. Jadi mesti ikut tertib, tak boleh start dengan kubra dulu. Yang ke-11 ataupun yang ke-4. 11 benda. Nombor 4 baru. Ayakuna ramyu ba'da zawal. Melontar tu selepas zuhur lah. Selepas zuhur hari ke-11, selepas zuhur hari ke-12. Okey. Lepas zuhur tu untuk lontaran hari tu lah. Kena faham juga. Contoh sebelah kita tak melontar, hari ke-12 tu kita nak, hari ke-12 tu kita nak buat 2 benda kan. Melontar untuk hari ke-11, melontar untuk hari ke-12. Melontar untuk hari ke-11 kita boleh buat sebelum zuhur. Tapi nak melontar untuk hari 12 tu mesti selepas zuhur. Gitu. Kemudian yang kelima, nombor 5, kaunul marma bihi hajaran. Mesti batu yang kita lontar tu batu lah. Benda yang kita lontar tu batu. Jangan lontar kasut ataupun selain benda tu. Yang keenam, ayusamma ramya, mesti baling. Tak boleh kita pergi kita letak je, tak boleh. Mesti baling. Yang ketujuh, mesti dengan tangan. Yang ke-8, mesti yakin kita punya balingan itu batu itu masuk di dalam telaga. Kalau tak yakin, kita baling sekali lagi. Tak yakin, kita baling sekali lagi. Kalau syarat 6, 7, ambil 6. Lepas tu tambah sekali lagi. Yang ke-9 ada musarif. Tadilah masa baling tu bukan niat nak test kita punya kekuatan tangan dan sebagainya. Tidak ada niat-niat yang memalingkan daripada ibadah nusuk, ibadah haji. Yang ke-10 qasdul marma, kita qasad akan marma. Boleh?
Jangan nampak ular dalam tu kita niat nak baling ular, kita qasad ke ular. Batu kita kena ular mati. Balingan tu tak memadai. Mesti kita qasad nak baling ke marmah. Marmah ni lubang tu lah. Yang ke-11 ayakuna ramyu ba'da zawal. Ni ulang balik ni ayakuna. Ni ulang ni. Dia ada 10 syarat je. Yang ke-11 tu dia ulang. 11 dengan yang ke-4 sama, jadi syaratnya 10 je lah. Sunanu rami al-jamarati salas khamsun. Sunat melontar jamarah yang 3 ada 5. Yang pertama al-ghuslu laha mandi. Mandi untuk apa? Mandi untuk melontar. Mana hari ke-11, 12, 13. Tiap-tiap hari tu sunat mandi. Bila masuk waktu mandi untuk melontar? Waktu subuh. Bila masuk subuh tu kita boleh mandi dah. Walaupun nak melontar lepas zuhur, boleh dah mandi awal. Cuma yang afdal lepas zuhur tu baru kita mandi, lepas tu kita melontar, lepas tu kita solat. Yang kedua ayakun al-hasa biqadri hasal khazaf habbatil ful. Maknanya batu yang kita baling tu besar-besar ni lah. Sebesar kacang ful. Yang ketiga at-takbir inda rami. Masa tak baling tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keempat ad-du'a ba'da rami al-jamratil ula was saniyah faqat duna salisah. Selepas melontar, habis melontar jamrah pertama dan jamrah kedua iaitu wusta, kita berdoa. Jadi selepas pertama berdoa, selepas kedua berdoa. Tapi selepas yang ketiga tak perlu berdoa. Yang kelima istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Faham tu? Selesai kat situ. Nak baca lagi? Nak baca ataupun nak berhenti dah? Nak kita tengok ni ke? 9. Tak apalah, kita berhenti dulu insya-Allah. Nanti kita sambung kewajipan yang kelima dan yang keenam yang terakhir, iaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Lepas tu akan dibincangkan an-nafarul awal, an-nafarul thani. Kemudian yang terakhir ialah at-tawaful wada' ataupun tawaful wada'. Dan kita akan masuk juga selepas tu sunat-sunat haji. Lepas tu kita akan selesaikan kitab ni, perbahasan haji, dengan babu muharramatil ihram dan juga dima'ul hajj insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.